Baik, kita teruskan dengan pembelajaran untuk bahagian penyediaan alkohol dengan sifat kimia alkohol. So, untuk alkohol, kita faham bahawa formula am untuk alkohol adalah CnH2n campur 1OH, di mana kumpulan berfungsi dia adalah hidroksil. So, kalau kita N kita sama dengan 2, maka H dia 5 dan OH ini yang kita namakan sebagai etanol. Etanol adalah alkohol yang paling umum yang banyak kegunaan dia. So, ada dua cara untuk kita sediakan etanol, iaitu satu cara adalah kaedah penapaian yang kita guna proses di mana kita letak yeast, dan kedua adalah kita guna kaedah penghidratan etanah, bermakna kita masukkan air ke dalam molekul etanah dengan kehadiran mangkin. So kita belajar cara penyediaan yang pertama, iaitu dengan penapaian glukosa. So penapaian adalah proses di mana kita guna sebarang bahan yang ada karbohidrat. Karbohidrat maksudnya boleh gula atau kanji untuk menghasilkan etanol dengan karbon dioksida dengan keadaan tanpa oksigen. So yang penting sekali kita mesti masukkan yeast kat dalam. So dalam yeast tu ada satu enzim yang kita panggil sebagai enzim yang nama dia enzim zymase. Enzim zymase ni adalah sebagai mangkin untuk pecahkan molekul gula dan kanji kepada glukosa dan seterusnya menghasilkan etanol dengan karbon dioksida. So persamaan dia, kalau kita boleh nampak kat sini, kita ada C6H12O6, itu ialah molekul glukosa dengan kehadiran enzim yang kita panggil sebagai zymase dalam yeast kita. Maka apa yang berlaku adalah kita akan hasilkan dua molekul etanol campur dengan dua molekul karbon dioksida. Dan oleh sebab kita ada campuran di sini, kita boleh tulinkan dengan kaedah penyulingan berperingkat. Nanti kita akan belajar. Satu lagi kaedah untuk penghasilan etanol, yang ini dalam industri. So etanol ni boleh gunakan kaedah penghidratan etanol. Penghidratan tu makna kita campur dengan air, kita tindak balas dengan steam. Tapi ada syarat dia 300 darjah Celsius, tekanan dia 60 atmosfera dengan kehadiran asid fosforik sebagai mangkin. So, apa yang berlaku adalah etanol yang kita dapat, ini molekul dia akan pecah, akan ikatan ganda dua dia, dan H dan OH daripada steam akan masuk ke dalam menghasilkan molekul etanol. Okey, kita lihat kepada kaedah penyediaan etanol melalui proses penapaian. So, mula-mula apa yang kita buat adalah bahan dan radas kita baca sendiri. Kita masukkan dalam di sini larutan glukosa. Okey. Larutkan dalam air. Yang ini kita guna 20 gram dengan 200 cm padu air sulin, dan kita tambahkan yeast 10 gram ke dalam dan kita tutup kelalangkun tu dan pasangkan salau penghantar. Okey. So apa yang kita buat, kita letak kalau boleh letak dalam tempat yang gelap dan suhu tak lebih daripada 30 darjah Celsius dan selama 3 hari. Lepas tu apa yang berlaku adalah etanol akan dihasilkan. Etanol yang dihasilkan yang ini tak tulen sebab mungkin ada larutan glukosa dan bahan-bahan lain yang dihasilkan. Okay. So kita boleh buat proses untuk dapat alkohol yang tulen ataupun etanol yang tulen melalui penyulingan berperingkat. Baik, di sini ada beberapa soalan. Cuba bincang dan cuba lihat soalan tu dan cuba buat soalan ni. Contohnya, kita kata fungsi yeast. Mengapa kita masukkan yeast? Kita tahu dia perlu enzim yang dipanggil zymase untuk proses penapaian untuk menghasilkan alkohol. Okey. So,
penyulingan berperingkat, apa yang berlaku adalah kita dah dapat hasil alkohol ni atau etanol ni, kita masukkan dalam dalam bulat ni dan kita buat penyulingan berperingkat. So, oleh sebab alkohol mendidih pada 78 darjah Celsius. So, kita panaskan air. Okay, kita panaskan air. Kita panaskan setakat 78 darjah Celsius. Bermakna kandungan dalam sini walaupun ada air dan alkohol, okay, apa yang berlaku, air tidak akan menjadi gas lagi. Yang naik adalah alkohol saja, iaitu etanol. So, etanol ni akan naik. Bila dia naik, dia akan masuk ke dalam sini, terus ke dalam sini, dan ini adalah kondenser Liebig, bermakna proses kondensasi akan berlaku, sebab penyejukan akan berlaku di sini. So, gas yang dalam bentuk etanol dalam bentuk gas tu akan mengalami kondensasi dan terus menitis ke dalam sini, dan kita dapat kandungan alkohol atau etanol yang lebih, peratus yang jauh lebih tinggi daripada proses penapaian tadi. Okey, baik, sekarang kita lihat kepada sifat kimia alkohol. Okay, kita tahu dah, dalam alkohol ni dia ada kumpulan OH yang kita panggil sebagai hidroksil, kumpulan berfungsi dia. Dia mengalami 3 tindak balas: pembakaran, pengoksidaan dan pendehidratan. Pembakaran kita pernah belajar banyak kali dah untuk hidrokarbon. So, semua pembakaran dengan oksigen berlebihan akan menghasilkan karbon dioksida dan air. So, contoh yang diberikan adalah C2H5OH etanol, tindak balas dengan oksigen. So, pembakaran tu melibatkan oksigen. So, kita akan hasil karbon dioksida dan air. Karbon ada 2, so kita letak 2 di sini. Dan hidrogen kalau kita lihat ada 6 di sini. So, kita letak 3 di sini dan kita seimbangkan oksigen dengan meletak 3 sini. So, penghasilan dia akan menghasilkan, pembakaran dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air, dan haba yang banyak akan dibebaskan dalam pembakaran alkohol. Okey, bahan api ini adalah bahan api yang kita kata pembakaran yang sangat efisien. Okey, kita akan dapat haba yang sangat banyak. Okey, tindak balas yang kedua yang kita nak belajar adalah tindak balas di mana dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, kita dah belajar pengoksidaan tu kita boleh guna sama ada ejen pengoksidaan kalium manganat 7 beraksid ataupun kalium dikromat 6 beraksid, mana-mana. Ini akan bertukar daripada warna ungu ke warna tak berwarna, dan ini akan bertukar daripada warna jingga ke warna hijau. Okay. So, alkohol boleh dioksidakan kepada asid karboksilik. Kita akan belajar asid karboksilik dalam subtopik yang seterusnya. Asid karboksilik ini adalah CnH2n campur 1 COOH, formula AMP dia. So, daripada alkohol OH, bila kita dapatkan tindak balas dengan ejen pengoksidaan, kita tulis 2O saja, dia akan menghasilkan asid karboksilik ini. So, kalau katakan N ni adalah 3, kita tulis M tu sebagai 2 sebab satu lagi C tu akan letak di depan COOH dan kita akan campur dengan air. Contoh, kalau kita ada C2H5OH, okey, apabila mengalami tindak balas pengoksidaan dengan kehadiran kalium manganat 7 beraksid, apa yang berlaku, kita tulis cara ni. C2 tu jadi CH3 dan C yang kedua ni C1, C yang kedua ni kita gabungkan dengan COOH campur dengan air. Okey, daripada etanol membentuk asid etanoik. Okey, masih 2C tapi C yang kedua tu dah diletakkan di tempat COOH ni. Okey. So, warna ungu, kalium manganat 7 beraksid tu akan dinyah warnakan, makna hilang. Okey. Itu adalah, katakan kita ada contoh propanol. Propanol adalah C3H7OH. Bila kita
tindak balas dengan helium manganat 7 berasid, apa yang berlaku? Dia akan jadi C2 bukan C3. C2H5 COOH. Campur dengan H2O. So 2 dengan 1 kan balik ke 3 lah. Tapi kita kena asingkan sebab C yang kedua ni atau C1 ni masuk ke dalam bahagian COOH ini. So ini adalah daripada propanol menjadi asid propanoik. Okey, tindak balas yang seterusnya adalah tindak balas pengdihidratan. Dihidratan tu adalah D tu adalah nyah bermakna hidrat tu adalah air. Bermakna kita keluarkan molekul air. So kalau kita ada C2H5OH, bila kita mengalami tindak balas pengdihidratan, baik, C2H5OH ni, apa yang berlaku adalah kalau kita lihat H dengan OH ni, bahagian ini akan dikeluarkan molekul air dan molekul ini akan menjadi daripada alkohol akan jadi etana. Akan jadi etana. Daripada etanol jadi etana. So molekul air akan dikeluarkan. Okay, kita perlu sepihan porselin ke dalam. Okay, so contoh di sini, ini adalah molekul alkohol yang namanya etanol dengan pemanasan dengan adanya kehadiran sepihan porselin. Apa yang berlaku adalah molekul air ini dikeluarkan dan ikatan ganda 2 akan membentuk etana. Daripada etanol jadi etana. Okey. Kalau propanol akan jadi propena. Okey. So alkena yang terhasil daripada penghidratan ini akan terbakar dengan nyalaan kuning berjelaga menyawarnakan. Kita tahu dah nyawarna tu memang berlaku sebab tindak balas penambahan berlaku. Nyawarnakan air bromin dengan air helium manganat. So kalau kita ikut kepada aktiviti makmal, ini adalah tindak balas untuk mengkaji sifat kimia alkohol iaitu etanol. So ini adalah tindak balas pengoksidaan. Kalau kita masuk helium dikromat 6 berasid, okay. So apa yang berlaku adalah warna dia, kita akan tindak balas etanol akan membentuk asid etanoik dan warna orange ataupun jingga helium dikromat akan tukar kepada warna hijau. Kita akan perhatikan tu. So yang ni, dalam ni kita akan kumpul hasil sulingan adalah asid etanoik. Okay, ya. Baik, kita teruskan. Kalau kita guna helium manganat 7 berasid, sama hasil dia juga asid etanoik, tapi warna ungu dia akan tukar kepada tak berwarna. Okay. Kalau pengdihidratan, makna kita nak keluarkan molekul air. Okay. Kita masukkan wool kaca dengan direndami dengan alkohol dan kita panaskan sepihan porselin. Okey, dalam eksperimen ni kita kena panaskan yang ini dulu. Sebab kita tak boleh panaskan alkohol. Kalau kita panaskan alkohol dulu ataupun wool kaca yang mengandung alkohol dulu, alkohol ni akan keluar dan masuk tanpa tindak balas berlaku sebab sepihan porselin belum panas lagi, tiada tindak balas berlaku. So bila kita panaskan sepihan porselin dah sangat panas, barulah kita panaskan alkohol yang lalu tu akan bertindak balas dengan serpihan porselin dan akan mengeluarkan molekul air dan gas etana akan terhasil di sini. Okay. So itu adalah tindak balas pengdihidratan. So untuk molekul alkohol yang lain, dia akan mengalami tindak balas yang samalah kalau kita lihat dari segi butanol, pentanol dan sebagainya. Okey, tindak balas pembakaran, pengoksidaan dan pengdihidratan akan berlaku dengan kaedah yang sama. Okey, kita berhenti di sini.